Assalamualaikum, halo, kembali lagi di Zona Ziarah Majelis Ta'lim Al-Hidayah Jakarta Utara. Zona ziarah kali ini adalah ziarah makam Sapuro di makam Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Athas, pendakwah Islam di kota Pekalongan. Komplek pemakaman Sapuro Pekalongan yang terletak di Kelurahan Sapuro Kebulen, Kecamatan Pekalongan Barat, sekitar 200 meter dari jalan utama Pekalongan, hampir dipastikan setiap harinya tidak pernah sepi dari para peziarah yang datang dari berbagai penjuru kota di Indonesia. Puluhan kendaraan rombongan peziarah yang menggunakan bis selalu memadati area parkir yang tersedia di sekitar komplek pemakaman seorang ulama besar, yakni Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Athas. Meski tidak termasuk ulama yang tercantum dalam kelompok Wali Songo, Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Athas tercatat sebagai seorang ulama besar yang membawa pengaruh terhadap perkembangan agama Islam di kawasan Pantura Barat. Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Athas dilahirkan di kota Hajren, Hadramaut, Yaman pada tahun 1255 Haji. Pada masa kecilnya, beliau mendapat didikan langsung dari orang tuanya. Beliau adalah Al-Habib Abdullah bin Thalib Al-Athas dan Asi Syarifah Zainah binti Ahmad Al-Kaf dalam bidang agama. Setelah dirasakan cukup menimba ilmu dari ayahnya, beliau kemudian meneruskan menuntut ilmu kepada para ulama besar yang ada di Hadramaut. Setelah ditempa oleh para ulama besar, bahkan para kutb yang ada di Hadramaut saat itu, keinginan beliau untuk menuntut ilmu seakan tak pernah luntur dan pupus. Hasrat beliau untuk menambah ilmu sedemikian hebat, sehingga untuk itu beliau kemudian melakukan perjalanan ke kota Makkah. Beliau banyak menjumpai ulama-ulama besar yang tinggal di kota Makkah saat itu. Kesempatan baik ini tak beliau sia-siakan. Beliau berguru kepada mereka. Beliau kemudian dianjurkan oleh guru beliau, As-Said Al-Alamah Ahmad bin Zaini Dahlan, untuk memulai terjun ke masyarakat, mengajarkan ilmu dan berdakwah. Mula-mula beliau berdakwah di pinggiran kota Makkah. Beliau tinggal di sana selama 7 tahun. Dalam kurun waktu itu, kegiatan dakwah selalu aktif beliau lakukan di sana. Kemudian beliau berkeinginan untuk melanjutkan perjalanan dakwah beliau ke Indonesia. Beliau sampai di sini diperkirakan sekitar tahun 1295-1300 Haji. Setibanya beliau di Indonesia, beliau menuju ke kota Pekalongan dan menetap di sana. Di kota Pekalongan beliau selalu aktif meneruskan kegiatan-kegiatan dakwahnya. Beliau tidak ambil pusing dengan urusan-urusan duniawi. Semua fikrah beliau semata ditujukan untuk kepentingan dakwah. Waktu beliau selalu terisi dengan dakwah, ibadah, zikir kepada Allah dan rajin membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Selain itu, ilmu beliau selalu tampak bercahaya, terpancar melalui akhlak beliau yang mulia. Beliau selalu berperilaku baik, penyayang dan lemah lembut terhadap sesama. Akan tetapi itu pun tidak meniadakan sikap beliau yang selalu bernahi mungkar. Jika beliau melihat seseorang yang melakukan suatu kemungkaran, beliau tidak segan-segan untuk menegurnya. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulut beliau selalu beliau ucapkan dengan syiddik. Beliau tidak peduli terhadap siapapun jika ada hak-hak Allah yang dilanggar di hadapan beliau. Sehingga berkat beliau, Izzul Islam wal Muslimin tampak terang benderang menyinari kota Pekalongan. Di samping itu, dari sebagian jasa-jasa baik beliau, beliau membangun beberapa masjid dan madrasah salafiyah yang berjalan pada tarikah para salaf beliau yang syaleh. Rumah beliau selalu penuh dengan tamu dan beliau sambut dengan ramah tamah. Inilah akhlak beliau yang mensuri tauladani akhlak dan perilaku datuk-datuk beliau.